Hai, Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kes kita pada kali ini melibatkan seorang kanak-kanak yang berusia 11 tahun pada masa kejadian tu. Yang mana dia disabitkan membunuh ibu tiri dia sebab katanya dia cemburu ayah dia akan ada anak lelaki yang lain. Ya, mak tiri dia tengah mengandung pada masa tu. So, tak payah nak lengahkan masa, dah sedia? Jom kita mula. Okey, nama kanak-kanak yang dimasukkan ni adalah Jordan Brown. Jordan dilahirkan pada 12 Ogos 1997 di Beaver, Pennsylvania. Nama ayahnya adalah Chris dan nama mak kandung dia pula tak dapat nak dikenal pasti sebab memang tak pernah diceritakan pun. Okey, Jordan dengan ayah dia ni sangat-sangat rapat. Chris, dia sangat happy jadi seorang ayah. Dan dia tak kisah pun nak kena jaga anak tu seorang-seorang. Sebab pada masa tu, dia dah bercerai dah dengan isteri dia. So, bagi dia, it's okay. Tak jadi beban pun nak besarkan anak seorang-seorang. Jadi pada masa tu, Jordan dengan ayah dia ni, Chris, diorang tinggal di daerah New Beaver. Lebih tepatnya lagi, di Wampum. Katanya Wampum ni adalah satu kawasan pedalaman. Lebih kurang dalam 64 km daripada Pittsburgh. Memang betul-betul kampung lah sebab tak sampai 1,000 orang pun yang tinggal dekat daerah situ. Jadi kebanyakan penduduk dekat kawasan situ, aktiviti yang biasa diorang akan buat adalah pergi memburu. Itu aktiviti yang biasa diorang buat lah. Dan ada juga yang memancing, aktiviti yang biasa budak-budak kampung buat. Jadi Jordan pada masa tu dibesarkan dalam suasana yang normal. Tak ada benda yang pelik pun yang berlaku masa dia masih kecil. Masa dekat sekolah, dia main baseball, dia main football, yang rugby tu kan. Tapi lepas ni saya akan cakap rugby lah sebab kalau saya sebut football je, saya memang akan dalam kepala saya ni akan terfikir bola sepak. Jadi sebenarnya, ayah dia lah, Chris tadilah, yang jadi jurulatih untuk pasukan rugby sekolah tu. Dalam masa yang sama, Chris dia bekerja di Steelite International. Jadi Steelite International ni sebenarnya adalah satu kilang yang menghasilkan barang-barang dapur. Peralatan dapur macam pinggan mangkuk macam itulah. Tak lama lepas tu, Chris ni mula rapat dengan kawan lama dia yang bernama Kenzie Hugh. Kenzie pun sama macam Chris juga. Dia pun besarkan anak-anak dia tanpa suami. Dan pada masa tu, dia ada 2 orang anak perempuan yang bernama Janessa dan juga Evelyn. So, Chris dengan Kenzie ni, dia dapat rasa lah macam ada connection dekat situ kan. Sama-sama besarkan anak sendiri. Lepas makin lama, diorang makin rapat tau. Dah, mulalah diorang bercinta. Okey, kawan-kawan Kenzie cakap, Kenzie ni seorang wanita yang sangat bersemangat. Dia periang. Dia juga seorang ibu yang sangat penyayang. Dia sayangkan anak-anak dia walaupun dia kena besarkan anak-anak dia tu sendiri. Dan bila Kenzie ni mula bercinta dengan Chris tadi, Kenzie layan Jordan, anaknya Chris tu, sama macam dia layan anak kandung dia sendiri. Memang dia dah anggap Jordan tu macam anak dia pun. Tak lama lepas tu, Chris dengan Kenzie ni buat keputusan untuk tinggal sama-sama dekat sebuah rumah dan jadi satu family. So masa tu diorang dah bertunang lah tapi belum berkahwin lagi. Jadi, diorang pun pindahlah masuk dekat sebuah rumah farmhouse macam begitu. Jadi pada masa tu, family diorang ni, satu family besar tu kan, bahagia sangat. Anak-anak diorang pun tak ada masalah, rapat antara satu sama lain. Malah, Jordan mula panggil Kenzie ni dengan panggilan mak, mother kan. So, semuanya berjalan lancar. Family Kenzie pun perasan yang Kenzie ni sangat sayangkan anak dia dan juga dia sayangkan Jordan ni. Family dia boleh nampak tau yang Kenzie layan Jordan sama macam anak kandung dia sendiri. Dan tak lama lepas tu, Kenzie mengandungkan anak Chris. So pada masa tu, diorang satu family macam excited lah nak dapat baby baru kan. Terutama sekali Jordan. Sebab sebenarnya dia dah lama dah nakkan adik lelaki. Dan bila dia tahu je Kenzie tadi mengandungkan anak lelaki, lagilah dia happy tau, lagilah dia excited. I was happy. I always wanted a little brother. And that's what it was a boy. Yeah, I was really excited. Dan diorang semua dah buat keputusan dah nak namakan anak tu sempena nama Chris, iaitu Christopher. Pada bulan Februari 2009, masa tu kandungan Kenzie dah masuk 8 bulan setengah. Dalam sebulan je lagi nak bersalin. Pada 20 Februari 2009, pagi tu, Chris ni bangun lambat. Dia dah terlewat dah nak pergi kerja. Dan pagi tu juga, Kenzie minta untuk Chris temankan dia dekat rumah. Mungkin dia rasa macam tak sedar hati ke apa kan. Tapi Chris cakap tak boleh. Sebab dia memang ada urusan penting sekarang ni dekat pejabat. Memang nak kena pergi juga.
Dan Chris cakap itulah satu-satunya keputusan yang paling buat dia menyesal. She'd asked me to stay home that day and I didn't, and that's something that's haunted me. Okey, pagi tu Kenzie rasa macam tak sedap badan. So dia baring je lah dekat katil kan. Lepas tu Chris tadi pergi jumpa Kenzie, say bye-bye dulu, kiss goodbye macam gitu, dan dia pun pergi kerja. Jadi sebenarnya bilik Jordan ni ada dekat sebelah atas dan bilik Kenzie dengan Chris ni pula ada dekat sebelah bawah. So sebelum tu diorang dah bincang dah yang diorang nak tukar bilik. Dah lepas bersalin nanti Kenzie nak gunakan bilik yang sebelah atas tu. So Jordan kena turun ke bawah lah, diorang tukar bilik kan. Tapi belum pun bersalin, Jordan dah kemas-kemas dah barang dia dan dia pindahkan barang-barang dia tu dekat bilik bawah. Bilik yang mana Kenzie tidur pada masa tu. Jadi pagi tu Jordan ambil pakaian yang dia nak pakai untuk pergi sekolah. Dah, dia pergi siap-siap semua dan tunggu bas untuk pergi ke sekolah. Okey, Jordan cakap pagi tu macam pagi-pagi yang biasa je. Tak ada apa-apa yang pelik. Adik tiri dia, Janisa tu pun sama. Diorang bersiap-siap pagi tu. Lepas tu diorang sempatlah duduk dekat sofa macam lepak sekejap sambil-sambil tunggu bas sampai. Dah tu Kenzie tadi pun tegur lah diorang ni kan. Cepat-cepat pergi keluar sana. Pergi tunggu bas kat luar lah. Nanti kan kena tinggal dengan bas. So diorang berdua ni pun keluar ikut pintu belakang untuk tunggu bas dekat luar tu. Dah. Dalam pukul 8.15 pagi, bas ambil diorang dekat tepi jalan. So diorang berdua pergi sekolah kan. Tak ada benda pelik pun. Memang itulah yang selalunya berlaku. Adeline pada masa tu dia kecil lagi tau, anak nombor 2 si Kenzie ni. So dia tak ke sekolah lah, dia ada stay dekat rumah dengan maknya. Okey, dalam pukul 9 pagi, ada pekerja yang tebang pokok tu, diorang datang ke perkarangan rumah diorang ni untuk buat kerja-kerja dekat sana. Ada pekerja bagi tahu, masa diorang tengah buat kerja-kerja pembersihan tu, tiba-tiba je dia ternampak ada seorang budak perempuan ni berdiri dekat luar rumah. Dah tu, budak tadi tengah meraung-raung, menangis macam histeria macam gitu dekat betul-betul depan pintu rumah dia. Bila pekerja tadi pergi ke arah budak perempuan tu, barulah dia dengar dengan jelas yang budak perempuan tu tengah menangis sambil-sambil dia meraung, "Mak saya dah mati." Jadi pekerja tadi pun telefonlah polis kan. Dan bila polis dah sampai, mereka masuk je ke dalam rumah. Masa itulah mereka jumpa Kenzie ada terbaring dekat atas katil. Badan Kenzie pada masa tu penuh dengan lumuran darah. Dan Kenzie dah pun meninggal dunia. Awalnya tu, pihak polis syak mungkin Kenzie ni mengalami pendarahan. Ialah sebab dia kan tengah mengandung dalam beberapa bulan dalam time tu. Tapi, bila pegawai yang menyiasat punca kematian ni datang ke tempat kejadian, dia mengesahkan yang ini adalah pembunuhan. Kenzie ditembak di bahagian kepala sama macam orang yang kena hukuman mati tu. Kena hukuman mati dengan tembak tu kan. So pada masa tu pihak polis terus telefon Chris. Dan pihak polis cakap, kau balik sekarang sebab ada sesuatu yang buruk yang dah berlaku dekat rumah kau ni. Tapi dia tak cakap kata Kenzie dah meninggal apa semua. Dia tak cakap tau. Ya kan, kalau isteri meninggal, orang pertama yang akan jadi suspek adalah suami. Dan kalau suami meninggal pun sama. Sebab dekat sana, purata orang yang terdekat ni buat kejahatan tu adalah lebih banyak. Jadi bila Chris ni sampai je rumah, barulah pihak polis bagi tahu yang kata Kenzie dengan baby tu dah pun meninggal dunia. They told me that her and the baby were gone and I remember collapsing in the yard. I lost it. Macam yang saya cakap tadi, pada masa tu pihak polis fikir Chris lah pelakunya. So, diorang bawa Chris ni pergi ke balai polis dan soal siasat dekat sana. Diorang cek lah tangan Chris ni sama ada sisa sebut pistol ke tak. Tapi tak ada. Dan lepas dah soal siasat, Chris terus terkeluar daripada senarai suspek. Dah tu pihak polis pergi pula ke sekolah Jordan dan juga Vanessa. Diorang ambil kedua beradik ni dekat sekolah. Dah tu diorang bawa ke balai polis. Diorang cakap pagi tu macam pagi-pagi yang biasa. Diorang keluar rumah pun ialah macam biasa. Tapi Jordan ada bagi tahulah, kata dia ada ternampak satu truk hitam ni ada parking dekat luar rumah dia. Dan dia tak pernah pun nampak truk hitam yang itu. Dan lepas tu barulah Vanessa dengan Jordan ni dapat tahu yang kata Kenzie dan baby tu dah pun meninggal dunia. So diorang macam tak percayalah kan. Diorang macam pagi tu baru je jumpa dengan Kenzie. Tapi sekarang dah tak ada. So pada malam tu diorang berempat ni stay dekat rumah. Diorang macam cuba untuk terima keadaan. Lepas tu diorang menangis sama-sama, berpelukan sama-sama. Ya kan macam satu family lah kan. Jadi pada malam tu diorang semua tertidur sebab kepenatan. Ya kan dah semalaman dah nangis, mestilah penat. Tapi tak lama tau. Dalam pukul 3:30 pagi, diorang dengar ada ketukan dekat pintu. Masa tu Chris fikir, mungkin ada info yang baik lah kan daripada pihak polis ni. Mungkin ada progress lah untuk kes ni. Tapi tak.
Pagi tu sebenarnya pihak polis datang ke rumah dia orang ni sebab pihak polis ni baru je dapat warrant tangkap untuk Jordan. Jordan masa tu dalam keadaan mamai lagi tahu. Baru bangun tidur, dah tidur pun kejap je. Dah tu dia pun terpaksa bangun kan. Dengan otaknya ni yang macam blur-blur, tengah proses lagi tentang kematian Kenzie tu. Dia cakap yang dia tak faham pun apa yang tengah berlaku sekarang ni. Tambah pula, dia baru 11 tahun pada masa tu. So masa tu pegawai polis bawa Jordan tadi pergi ke balai. Dia soal siasat dekat sana dan dia terus masukkan Jordan ni ke dalam lock-up. Lock-upnya pula bersama-sama dengan orang dewasa tau. Pada masa tu, pegawai tu cakap yang dia orang dah ada cukup bukti dah untuk dakwa Jordan ni. Paling penting dengan alasan apa tau? Mestilah nak kena ada motif kan untuk pembunuhan tu. Pihak polis cakap yang pagi tu Jordan ni pergi ke sekolah dengan perasaan marah membuat-buat macam gitu sebab Kenzie mengandungkan anak Chris. Sebab Kenzie akan melahirkan anak lelaki untuk Chris. Itu sebabnya. So macam dia jealous lah. Chris memang langsung tak percaya dengan tuduhan pihak polis tu. Daripada awal sampai ke akhir, dia tak percaya yang anak dia dah buat kejahatan tu semua. Sebab sebelum-sebelum ni, dia nampak dengan mata kepala dia sendiri yang hubungan Jordan dengan Kenzie ni tak ada masalah. Kenzie lah yang Jordan macam anak sendiri dan Jordan sendiri pun dah anggap Kenzie macam mak dia sendiri. So, tak mungkin ada perasaan cemburu dengan bayi yang Kenzie kandung tu. Dah lah Jordan sendiri yang excited nak dapat adik lelaki. Yelah kan boleh main baseball sama-sama ke apa kan. So bukti apa je yang pegawai polis tu ada sampai ke dia cakap dah cukup dah bukti untuk dakwa Jordan ni yang bunuh Kenzie. Okey, bukti yang pihak polis ada pada masa tu adalah senjata yang digunakan untuk pembunuhan tu adalah shotgun. Katanya shotgun ni kalau ditembak, pelurunya tu akan pecah jadi ketulan-ketulan kecil. Bukan ketulan tapi kepingan. So, sepatutnya shotgun ni tak sesuai untuk melakukan pembunuhan. Jadi, pihak polis fikir pada masa tu, budak kecil je yang akan terfikir untuk guna shotgun untuk membunuh. Yang mana itu adalah satu kesilapan yang sangat besar. Jadi, teori yang pihak polis ni buat macam ni. Jordan memang jealous dengan bayi dalam kandungan tu. Dah tu pagi tu kebetulan pula ayah dia tak ada kat rumah. Dah pergi kerja kan. Senjata pun ada juga dekat rumah tu. Jadi itulah peluang keemasan dia untuk hapuskan Kenzie dengan baby tu. Itu pihak polis punya teori tau. Teori awalnya macam itulah. Jadi senjata pembunuhan tu pihak polis syak ada dekat dalam rumah. Kebetulan Chris memang ada banyak sangat senjata. Jordan pun bebas boleh guna semua senjata tu tanpa ada sebarang sekatan. Kan diorang selalu pergi memburu. Hidup pula dekat kawasan pedalaman macam gitu kan. So macam tak ada benda yang pelik lah. Dah tu jadi satu kebetulan pula. Masa tu pihak polis jumpa satu shotgun milik Jordan yang kebetulan baru digunakan. Ada poin yang paling penting yang buatkan Jordan ni jadi suspek adalah sebab dia punya statement yang pertama dengan statement yang kedua tu tak sama tau. Tapi sebenarnya bukan tak sama. Tapi ada pertambahan cerita macam itulah. Okey, masa siasat kali pertama tu dia cakap yang dia ada ternampak satu buah truk ni kan, truk hitam ada parkir dekat luar rumah dan dia tak pernah pun nampak truk hitam tu kan. Tapi soal siasat kali kedua, Jordan ni cakap yang dia nampak ada orang dekat dalam truk tu. Dah tu dia nampak orang tu macam tunduk ke bawah macam gini dan dia pakai topi macam untuk tutup lah muka dia tu. Dia kan nak menyorok kan, takut orang nampak ke apa. Bila dah cerita berubah tadi, pihak polis ni yakin yang Jordan tu menipu. Tapi bagi saya macam tak ada berubah pun. Kemungkinan lah kan Jordan tu macam teringat balik apa yang dia nampak sebelum ni. Dan statement yang pertama tu, dia tak terfikir pun kata truk tu jadi sesuatu yang penting untuk kes ni. Jadi tak payahlah nak cerita apa yang ada dalam tu, apa semua kan. Lagipun budak 11 tahun tau. Dia bukannya tahu apa yang penting untuk kes. Dia bukannya tahu macam mana nak handle benda ni kan. Dalam masa yang sama juga, pihak polis soal siasat Vanessa untuk kali kedua. Cerita Vanessa pada masa tu pun ada perubahan juga. Tapi tak ada pula pihak polis ni nak cakap yang Vanessa ni menipu. Nampaklah macam pihak polis ni nak cepat-cepat tutup kes tau. Okey, masa diorang soal siasat Vanessa ni, Vanessa cakap pagi tu Jordan ada main-main dengan senapang dia. Dan sebelum dia pergi sekolah, dia ada dengar bunyi tembakan. Tapi sampai ke hari ni, Jordan cakap dia tak ada pun nak main-main dengan senapang dia pada pagi tu. Jadi keluarga Kenzie tadi pun disoal siasat juga. Dan diorang ni, keluarga Kenzie ni sangat-sangat yakin yang Jordan adalah pembunuh Kenzie.
Katanya sebab Jordan ni bukanlah budak yang selalu happy macam itu. Tapi daripada air muka Jordan ni, nampaklah Jordan tu jenis budak-budak yang selalu bawa masalah. Dia macam nak judge the book by its cover macam tu. Cuma saya rasa kalau kita semua tengok sekali imbas pun macam, ya juga macam tu kan. Kita pun nak judge the book by its cover juga ni. Jordan's a murderer. And I'll say it. And his father needs to get in the mirror every morning and look in that mirror and say, I am the father of a murderer. Dan tak lama lepas tu, pihak polis tadi pergi ke rumah Chris sebab diorang nak ambil beberapa baju Jordan yang ada dekat rumah tu. Dan kebetulan pula ada baju tu yang masih lagi ada gunpowder. Tapi sebenarnya, beberapa hari sebelum tu, Jordan baru je menyertai acara menembak ayam Belanda. So kalau ada kesan gunpowder dekat dia punya baju, kesan serbuk pistol tu kan, macam tak heran lah. Dekat luar rumah pula, pihak polis jumpa 3 kelosong peluru. Salah satu kelosong peluru tu ada betul-betul dekat tepi jalan. Masa Jordan disoal siasat kali kedua tu, diceritakan secara detail kan. Dia cakap masa di tengah tunggu bas tu, dia seluklah poket dia ni, poket bajunya. Lepas tu dia rasa macam ada bulu-bulu dalam baju dia tu. Lepas tu dia buang, dia ambil, dia buang ke tanah. Dan pihak polis buat andaian, kata apa yang Jordan ceritakan tu sebenarnya dia ambil kelongsong peluru dalam bajunya, lepas tu dia buang ke tanah. Sebab itulah dia orang jumpa ada satu kelongsong peluru yang ada betul-betul dekat tepi jalan. Jadi Chris, dia mati-mati pertahankan anak dia tau. Sampai kesudah dia menidakkan yang kata Jordan dah bunuh Kenzie. So dia pun bagi tahulah pihak polis orang-orang yang berkemungkinan untuk buat kejahatan ni. Namanya adalah Adam Harvey. Jadi Adam ni sebenarnya adalah ex-boyfriend Kenzie. Jadi Adam dengan Kenzie ni dah berhubungan selama 6 tahun. Chris cakap Kenzie sangat takutkan Adam ni tau. Sampaikan dia minta perintah mahkamah untuk jauhkan diri dia daripada Adam. Macam tu sekali dia punya takut tau. Katanya Adam, dia selalu je berkasar dengan Kenzie. Dia selalu ugut Kenzie dan dia pernah cakap yang dia akan bunuh Kenzie dan juga keluarga Kenzie. Mesej. Satu lagi kebetulan, Adam, dia pandu truk yang kali hitam. Match sangat dah dengan keterangan daripada Jordan tadi kan. Dan dalam masa yang sama pun, Jordan ni memang tak pernah tahu kewujudan Adam. Dia tak kenal pun siapa Adam tu. Dia tak tahu kata Adam ni ex-boyfriend Kenzie. Dan dia tak tahu yang kata Adam ni pakai truk kali hitam. Jadi macam mana dia boleh gambarkan truk kali hitam tu kalau memang dia tak kenal dengan Adam? So tak mungkin lah kan dia sengaja nak menipu. Lepas tu dia cakap nampak truk kali hitam. Dan saja je nak tuduh Adam ni adalah pelaku dia. Tapi lepas pihak polis pergi soal siasat Adam, diorang terus tahu yang Adam bukanlah pelakunya. Sebab apa tahu? Sebab masa dia cek truk Adam tu, truknya masih lagi ada salji dekat atas bumbung. Dia kan seolah-olah macam tak digunakan pun lagi. So tak mungkin truk tu berjalan dan salji tu stay dekat situ kan. Masa pihak polis soal siasat Adam tu, Adam ada bagi tahu satu berita baru. Katanya, dia baru je tahu yang kata Adeline tu, anak nombor 2 Kenzie, bukan anak kandung dia. Dan Adam cakap lah yang susah sangat dia nak terima kebenaran ni. Dia rasa hancur hati dia ni bila dapat tahu berita tu. Tapi Adam bagi kerjasama sepenuhnya untuk kes ni. Dan pihak polis pun ada buat polygraph test dengan Adam ni. Dah tu Adam terus terkeluar daripada list suspek. Pihak polis cakap apa tahu? Tak mungkin Adam tahu Kenzie ni tinggal dekat mana. Dah tu tak mungkin Adam ni boleh tahu selok-belok rutin harian Kenzie. Dah tu tak mungkin juga Adam ni boleh keluar daripada rumah tu lepas dia dah bunuh Kenzie. Sedangkan ramai je pekerja-pekerja yang terbang pokok ada dekat sekitar situ. So setakat ni je pihak polis yakin Jordan adalah suspek utama. Okey, dekat Pennsylvania sana, untuk jenayah bunuh ni, walaupun kanak-kanak, diorang akan dihukum sebagai orang dewasa. Bukan di bawah juana lah. Cuma dalam masa tahanan tu, dia dimasukkan ke juana. Okey, masa hari lahir Jordan ke-12 tahun, ayah Jordan ni bawa geng-geng rugby dia untuk pergi ke penjara sana dan sambut hari lahir Jordan. Like the best day I ever had. Because I haven't seen my friends in so long and they all came up and we were there for a couple hours. Nak tunggu hari perbicaraan tu, Jordan kena tunggu bertahun-tahun tau. Maksudnya bertahun-tahun jugalah dia ada dekat dalam juana sana. Dalam juana tu, dia cakap dia belajar sendiri.
Dan dia suka sangat baca buku, terutama sekali buku fantasi. Pada bulan Ogos 2011, 2 tahun selepas kejadian tu berlaku, hakim putuskan yang Jordan tak akan diadili sebagai orang dewasa. Pada tahun 2012, barulah kes Jordan ni masuk ke dalam mahkamah untuk diadili. Jadi pada masa tu, perbicaraan diadakan selama 3 hari. Katanya hanya hakim je yang akan buat keputusan dan tak ada juri. Okey, pada 13 April 2012, pada umur 14 tahun, Jordan didapati bersalah dengan double homicide ataupun pembunuhan berganda mak dan juga anak. Ramai yang tak puas hati tau. Sebab diorang fikir tak cukup bukti untuk jatuhkan hukuman pada budak tu. Peguam bela Jordan pun cuba untuk yakinkan hakim ni yang kes ni buktinya tak cukup. So diorang buat keputusan untuk bawa kes ni pergi ke mahkamah tinggi di Pennsylvania. Ada beberapa kejanggalan yang mereka usulkan untuk bawa kes ni ke mahkamah tinggi. Okey, kejanggalan yang pertama, ada seorang polis ni pergi ke tempat kejadian. Lepas tu dia pergi cium satu senapang ni. Katanya senapang tu senapang untuk budak tau. Mungkin shotgun yang Jordan punya tu lah. Dah tu pegawai tercakap yang senapang tu ada bau serbuk peledak. Maksudnya senapang tu baru je digunakan. Tapi pegawai polis ni sebenarnya dia tak pernah training ataupun dia bukannya pakar dalam mengenal pasti satu-satu senapang tu digunakan ataupun tak. Okey, kejanggalan yang kedua. Agak pelik tau. Macam mana pihak polis tadi boleh confirm sangat kelongsong peluru yang diorang jumpa dekat tepi jalan tu adalah kelongsong peluru yang suspek guna untuk pembunuhan tu. Macam mana diorang boleh confident sangat sedangkan tak ada ujian makmal yang mengesahkan hal ni. Tambah pula dekat rumah diorang tu memang banyak gila senapang. Kelongsong peluru tak payah cakap lah, memang bersepah dekat sekitar rumah diorang. Yelah, diorang macam keluarga pemburu kan. So agak krik-krik kat situ. Dia buat andaian sendiri tau, tanpa bukti. Biasanya pihak polis ni dia akan buat andaian dulu, lepas tu dia akan membuktikan andaian dia tu betul. Tapi ini orang dah cakap dah bulu dalam poket, dah kenapa boleh jadi kelongsong peluru pula. Kejanggalan yang ketiga, kalau betul lah Jordan ni yang bunuh Kenzie, kenapa tak ada kesan darah langsung pada Jordan? Sedangkan tempat kejadian tu dekat area Kenzie tu penuh dengan darah tau. Dan macam yang dia cakap tadi, shotgun tu kan kalau sekali tembak, lepas tu pelurunya tu akan hancur. Confirm lah kena pada badan mangsa pun, yelah boleh tahan lah kan hancurnya tu. So memang confirm sangat darah akan banyak, darah akan mercik dengan banyak macam itu. Tapi kenapa tak ada satu pun baju milik Jordan yang ada kesan darah? Dah tu pihak polis cakap apa tau? Dia punya teori lain lah. Dia cakap macam ni. Pihak polis cakap yang darah tu semua disekat oleh rambut Kenzie. So tak adalah darah yang terpercik dekat ke arah pelaku ni. Macam krik-krik lah kan betapa tebalnya rambut Kenzie. Faham tak? Satu hal lagi, budak 11 tahun tahu yang buat pembunuhan ni. Logiknya kalau pembunuhan tak dirancang, tanpa dirancang, memang akan bersepah bahan bukti tau. Kita tahulah budak clumsy, dia takkan teliti punya. So kenapa tak banyak sangat barang bukti yang pihak polis jumpa dekat tempat kejadian? Dah tu kalau kita bayangkan Jordan yang buat kerja ni, pun kita rasa macam tak kena lah. Bayangkan senapang tu diorang simpan dekat tingkat atas tau. Jadi untuk gunakan senapang tu, Jordan tadi nak kena pergi naik tingkat atas, ambil senapang, pergi ke tingkat bawah, masuk bilik Kenzie tu dan bunuh Kenzie kat situ. Dah tu dia naik atas balik untuk simpan senapang dan turun balik untuk melepak dengan Vanessa. Kan banyak kerja tu. Dan satu hal lagi, bunyi senapang tu kan kalau ditembak kan kuat dalam rumah lagi. Takkanlah Vanessa ni macam duduk je dekat sofa ataupun buat je kerja dia yang dia tengah buat macam tu, tengah mandi ke apa. Takkanlah dia macam biasa je pong bunyi senapang pun biasa, seolah-olah macam dia tak dengar bunyi tu. Takkanlah dia tak pergi tengok bunyi apa tadi. Tak mungkin tau, memang tak mungkin, mustahil lah. Dah lah tembakan tu berlaku dalam rumah, of course salah satu rumah ni akan gegar. Tambah pula Jordan dengan Vanessa tadi dia pergi ke sekolah dalam pukul 8.15 pagi kan, dan Evelyn dia jumpa mayat maknya tu dalam pukul 9 pagi. Dalam jangka masa kejadian tu Jordan tak ada dekat rumah. So masa Adeline kecil tu, lepas kejadian tu lah, dia pun ditanyakan juga. Dan dia cakap lah masa tu dia tengah tidur. Dah tu dia dengar macam ada bunyi bising dekat bawah. Sampaikan dia tersedar daripada tidur. So dia pun bangun lah kan. Dia bangun, dia pergi ke dalam bilik maknya dan dia tengok keadaan maknya yang dah
penuh dengan darah. Cuma sebab Adeline ni terlalu kecil tau masa tu, so keterangan dia tu tak diambil kira. Okey, pada musim panas 2018, kes Jordan ni dikemukakan di Mahkamah Tinggi Pennsylvania. Tak lama pun tau diorang tengok kes ni. Pada 18 Julai 2018, mereka terus putuskan yang Jordan tak bersalah sebab keraguan yang munasabah dan juga kekurangan bukti. So start daripada situlah Jordan tadi dibebaskan. Ramai yang happy dengan keputusan ni, tapi ramai juga yang kecewa dan diorang yakin yang Jordan adalah pelakunya. Terutama sekali keluarga Kenzie. So sebenarnya kita sendiri pun macam tak tahu juga kan, betul ke dia yang buat, betul ke dia tak buat. Segalanya mungkin. Tapi yang paling penting, kita tak boleh nak menghukum orang tanpa cukup bukti. Tambah-tambah lagi budak tau, baru 11 tahun masa tu. Okey, lepas keluar penjara tu, Jordan sambung belajar. Dia masuk college dan dia ambil bidang computer science. Katanya baru-baru ni dia masuk ke criminal justice dan mula masuk kelas. Ya, dia sendiri sebenarnya berminat untuk menjadi seorang peguam. Dia punya aim ni, dia nak bekerja dalam mempertahankan hak orang awam. Brown is now 20 years old and attending college. He hopes to become a civil rights attorney. Jadi pada tahun 2020, Jordan dan peguam dia buat keputusan untuk dakwa segelintir pihak polis ni ataupun pegawai penyiasat dengan dakwaan berniat jahat terhadap Jordan. The family and their lawyers did not rule out a civil lawsuit in this case. That's certainly something that is going to be investigated and possibly pursued. I think it would be incumbent upon me and in conjunction with Jordan and Chris to look into that. Betul lah tu kan, macam banyak sangat lompong-lompong tu tau. Gap antara satu sebab tu macam ada je yang tak kena. Tapi macam mana dia orang boleh confident? Ya, memang nak tutup kes cepat-cepat lah tu. Sebab biasalah orang, yelah polis ni pun ada dia punya pencapaian dia. Adalah aim polis ni yang dia nak capai juga kan. So, itulah, jangan tersalah tuduh lah. Kesian tau, kesian. Saya rasa, saya pernah dengar tau, dekat Malaysia ni pun, banyak gila, bukan banyak, ramai gila yang ada dekat dalam penjara tu, yang tersalah tuduh. Adalah juga yang jenis sebenarnya adik yang buat hal, tapi abangnya sanggup untuk mengaku semata-mata sebab sayangkan adiknya. Jadi abangnya lah yang ada dekat dalam penjara tu. Ada juga saya dengar cerita yang kata sebenarnya dia tak buat pun kesalahan tu, tapi itulah dia ada pada masa dan tempat yang tak kena. Dia kebetulan ada dekat situ, terus jadi suspek utama. Dah tu didapati bersalah lagi tau. Okeylah, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang suka video ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.